Assalamualaikum. Hai, nama aku Naim. Aku nak bagi tahu korang, aku sebenarnya baru beli motor baru. Tapi ni bukan motor baru aku lah. Dalam dunia motor kapcai, aku rasa Suzuki dah lama tak keluarkan motor diorang yang sisi kecil. Sebab tu diorang keluarkan Suzuki Raider R150 dengan fuel injection ni untuk buat macam comeback kepada Suzuki Belang yang diorang pernah keluarkan dulu. Sebab kalau untuk siapa yang keep up dengan dunia pemotoran, mesti korang tahu baru-baru ni Suzuki launch 3 motor diorang yang sisi kecil. Kau ada Suzuki GSX R150, kau ada GSX S150 dan last sekali adalah Suzuki Raider R150 ni. So, yang Suzuki Raider ni lah yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Malaysia. So, persoalan dia kat sini, betul ke motor ni adalah motor paling padu untuk tahun 2022 sekarang ni? Tapi sebelum aku test ride untuk korang, aku nak sembang pasal asal-usul dulu pasal Suzuki Belang. Bukan Belang, Raider ni. First kali Suzuki introduce motor ni pada tahun 2003. Masa tu dia keluar, dia saing-saing dengan Honda Hurricane masa zaman tu. Kedua-dua motor ni duduk dalam segmen naked underbone. Kalau korang faham, underbone ni motorcycle ni maksudnya chassis dia pakai underbone. Naked tu adalah jenis motor tu, dia naked bike. Motor Suzuki Raider 150 ni dia first diintroducekan kepada masyarakat Malaysia pada tahun 2009. Masa time motor ni baru keluar, kalau korang tengok kepada spec sheet dia tak masuk akal. Power kat mampus. Sebab dia adalah 4 valve dual overhead cam single cylinder dengan 147cc. So korang boleh imagine tak horsepower dia? Aku cakap kau tak make sense. Sebab masa zaman tu lagi dia punya horsepower dia dah saing-saing dengan Isuzu. Jadi kalau korang nak tahu konsep Suzuki Belang ni, dia ambil enjin dia ni daripada motor diorang yang lain, iaitu Suzuki FXR 150. So kalau korang tengok FXR 150 ni, dia adalah sports bike. So enjin dia adalah enjin performance. Tapi Suzuki letak pada chassis underbone motorcycle diorang, yang membuatkan motor tu jadi lebih ringan. Curb weight untuk motor ni adalah 108kg sahaja. Sama macam kapcai-kapcai lain yang korang boleh nampak kat pasaran. Kalau korang nak tahu, sebenarnya Suzuki Belang ni adalah model CKD ataupun Complete Knockdown. Sebab tu diorang ada assembly plant diorang dekat Pulau Pinang. Tapi diorang decide untuk stopkan production diorang ni pada tahun 2016 atas sebab-sebab sales yang tak memberangsangkan. Point dia, tak ada orang nak motor ni. Kenapa? Mungkin juga sebab rupa dia yang macam terlalu performance. Mungkin kalau kau compare dengan kapcai-kapcai lain yang ada bakul kat tengah, yang lebih praktikal, lebih tinggi, lebih besar, mungkin lagi sedap bawa. Tapi Belang ni obviously memang untuk performance. Aku faham orang skeptikal pasal rupa, tapi sebenarnya apa yang Suzuki cuba offer kat sini adalah motor yang perform. Lepas diorang stopkan production untuk Suzuki Belang ni, Suzuki Assemblers kita panggil dia, diorang decide untuk fokus kepada Suzuki yang lebih besar, yang cc dia lebih besar. Okey, yang aku cerita kat korang tadi tu adalah abang dia. Sekarang ni aku nak review adik dia pula yang tahun 2022 ni. Sebab ada beberapa perbezaan yang ketara. Tapi kalau kau nak tengok pada enjin dia, sebenarnya enjin dia sama juga macam yang sebelum ni, 147cc single cylinder. Horsepower yang dia bagi kat sini adalah 18.2 horsepower at 10,000 rpm. Bagi aku, kalau korang tengok nombor tu tak masuk akal. Sebab kalau korang compare ke horsepower kapcai, contoh kata Isuzu pun aku rasa keluar kilang horsepower dia baru dalam 15. So yang ni keluar kilang horsepower dia 18. So korang imagine enjin yang powerful macam tu, and then dia pairkan pula dengan twin spar frame. Senang cerita, twin spar frame ni adalah Suzuki punya technological advancement untuk ada frame chassis motor yang ringan. So aku dapat rasakan motor ni kalau keluar kat trafik confirm macam pelesit. Kalau korang tengok Suzuki Belang ni, depan belakang dia pakai disc brake. Cuma disc belah depan dia ni dia pakai something yang dipanggil floating rotor. Aku nak explain in detail pun susah, sebab kalau korang tengok pun disc dia jenis yang berbeza. Dia buat sistem macam ni untuk buat kuatkan lagi structural integrity disc ni
dan juga heat dispersion disk tu bila korang brake. So kalau korang tanya aku, adakah floating rotor ni performance parts? Aku rasa ya, dia performance parts. Sebab tu aku rasa masuk akal untuk diorang letak floating rotor ni dekat motor Suzuki Belang. Sorry aku panggil dia Suzuki Belang, aku takkan panggil dia Raider sebab Honda Raider di hatiku. Anyway, kalau korang tengok Suzuki Belang yang model baru ni, banyak technological advancement dia. Macam salah satunya, dia pakai teknologi SACS, iaitu Suzuki Advanced Cooling System. Ya? Oh, pandai aku. So macam ni sistem ni function is dia ada beberapa jet dekat crankcase engine tu yang tembak minyak ke tempat-tempat yang ekstra panas. So tu cara dia nak menyejukkan enjin ni masa time dia tengah perform. Jadi macam mana Suzuki dapat idea untuk buat teknologi ni? Datangnya daripada engineer dia orang, iaitu Etsuo Yukochi. Dia dapat idea ni daripada kapal terbang Perang Dunia yang kedua. Masa zaman tu, kalau korang tahu, kapal terbang banyak guna radial engine. And radial engine ni banyak masalah dengan heat dia. Dia cepat panas. So teknologi yang letak pada kapal terbang punya engine time tu adalah jenis yang sama diorang letak pada motor Suzuki Belang ni. Dan kalau korang nak tahu, sebenarnya teknologi Suzuki Advanced Cooling System ni dah banyak dah Suzuki letak pada motor-motor diorang untuk solvekan heat issue diorang. So maknanya kalau dah lama teknologi tu dipakai berulang-ulang kali, dia function. Teknologi yang kedua yang Suzuki letak pada motor ni adalah teknologi SCAM. SCAM ni bermaksud Suzuki Composite Electrochemical Material. Nama glamour dia adalah Nikasil. Nikasil ni stands for Nickel Silicon Carbide. So untuk aku, bagi aku material ni adalah material yang baru untuk aku. Aku tak pernah dengar, tapi bila time aku buat research, baru aku faham yang dia adalah lagi kuat daripada besi, tapi dia ada satu point dia yang dia akan lebur menjadi timah. So proses dia, diorang akan electroplatekan timah tu dekat silinder block enjin korang tu. Selalunya teknologi ni digunakan pada aluminium block untuk mengurangkan geseran. Korang punya piston ring korang yang duduk kat piston tu dengan dia punya wall silinder tu, geseran dia tak banyak. Sebab kalau korang faham, aluminium dengan piston ring tu dia tak ngam, dia boleh makan cepat. So bila dia dah kurangkan geseran, benda ni akan membuatkan dia lebih perform, dia lebih padat dia punya compression dia. Tapi kalau korang nak tahu, Nikasil ni bukan Suzuki yang buat. Nikasil ni asalnya datang daripada satu company yang dipanggil Mahli. Company ni adalah company Jerman, and diorang buat research ni daripada tahun 1963 lagi. Asalnya company ni buat research pasal benda ni sebab diorang nak gunakan pada Wankel punya enjin. Kalau korang nak tahu, kebanyakan Wankel punya enjin ni dia guna aluminium punya housing. So sebab tu diorang start buat research kat situ, and diorang punya research tu function, yang membuatkan banyak company lain start gunakan teknologi diorang tu. Tapi korang kena faham, bukan semua manufacturer menggunakan aluminium head. Sebab bagi aku, aluminium head ni ada pros and cons dia. Pros dia, satu adalah dia ringan, dia senang dibentuk, dia lembut, ataupun dipanggil malleable. Dan kalau kau apply certain pressure dekat aluminium ni, dia boleh deform ataupun berubah bentuk. Sebab tu aku rasa Suzuki decide nak guna juga aluminium block ni. Dan sebab tu step untuk korang letak Nikasil tu dekat dalam silinder tu penting untuk enhancekan lagi ketahanan blok aluminium diorang. Sekarang ni aku nak bawa korang pergi test ride motor ni. Cuma aku nak bagi disclaimer kat korang siap-siap. Motor ni sebenarnya dia ada manufacturing defect. Motor ni kalau korang tengok dia keluar kilang, dia ada masalah dengan neck dia. Ada something dekat neck dia yang longgar, yang menyebabkan kita orang punya test ride ni, kita tak boleh nak test top speed dia sebab takut apa-apa jadi motor orang. Aku nak tahu pengguna Belang lain kat luar sana, korang ada masalah ni tak? Yeah, inilah dia motor Suzuki Raider yang baru. First impression aku dekat motor ni adalah sizing dia. Sebab kalau korang perasan sizing dia macam Honda Chrome ataupun KSR, tapi dia pakai rim 17 kapcai. Disebabkan masalah steering cone motor ni, dia tak ikat betul-betul, aku akan just test pick up motor ni and imitate town riding untuk korang tengok experience bawa motor ni. Kalau korang duduk je atas seat Raider ni, memang keras dan halus, macam gaya seat motor scrambler lah bagi aku. Mungkin aku kena layan hari-hari baru seat dia bersatu dengan buntut aku. Paling obvious sekali adalah riding position dia. Sebab kalau korang tengok riding position dia, korang kena tunduk bawa motor ni, and korang akan membongkok most of the time. Plus motor ni kecil yang rendah, long distance mungkin jadi tak selesa untuk orang yang tinggi dia macam aku. So kalau korang interested dengan motor ni, make sure korang 170cm ke bawah. Dia sesuai untuk warga Asia yang normal lah kan. Yang pasti dalam town motor ni macam pelesit. Twin spar frame ni bagi aku kecil and just nice untuk carry power 150cc double overhead cam Suzuki ni. Bila pulas je throttle, motor pergi. Tak kira korang dekat gear apa sekalipun, senang cerita semua gear hidup. Korang pulas je, dia bagi korang.
Lepas tu dia pair pula dengan sistem fuel injection. Enjin ni jadi responsif gila lah. Pick up dia memang jahat. And then kalau korang tengok meter dia, bagi aku display meter dia ni kena dengan zaman sekarang punya teknologi lah. Digital meter ni dah jadi standard untuk motor-motor yang keluar zaman sekarang ni. Kau ada macam-macam dekat meter dia, daripada RPM, kelajuan korang, position gear korang, jam, petrol banyak mana, trip perjalanan korang dan notice service berkala. Aku rasa kalau kau compare dengan meter digital Honda RS, dia boleh tahan fancy jugalah. Sebab RS ni meter ada basic je, macam meter RPM, speedo, fuel bar, tu je. And check engine light. Nak sembang pasal braking pula untuk motor ni, memang responsif sebabkan floating rotor dia yang kat belah depan tu. Dia bagi korang confidence untuk tekan brake tu dengan kuat. Sebab korang tahu cengkaman pad dia distribute pada disc dengan sekata. Sebab bagi aku, brake belakang dia rasa macam sama je macam motor-motor Kapcai yang lain, macam tak ada beza sangat. Nak sembang suspension, combo telescopic fork dengan monoshock ni dah jadi standard bagi motor Kapcai zaman sekarang. Kalau korang tengok, suspension dia boleh kata comfortable, tak lembut sangat, tak keras sangat, sesuai dengan cutting motor ni. And bila riding, belah belakang dia tak rasa membuang sangat. Dan last sekali yang aku paling suka, walaupun dah tahun 2022, motor ni masih ada kickstart. Aku tak faham kenapa kebanyakan manufacturer lain stop keluarkan kickstart kat motor diorang. Bagi aku ni win gila lah. Sebab korang boleh percaya sangat ke dekat bateri korang tu? Masa Raider ni diperkenalkan pada market Malaysia, harga launching dia adalah RM8,173. And dia keluar dalam color hitam biru dan juga hitam merah. Aku suka color gelap. Sebab tu aku suka yang dia buat base motor ni semuanya warna hitam. Tapi aku rasa rim dia macam menyelah sangat lah pula kan. Tapi overall, kalau korang gilakan kelajuan, kalau korang ni ada jiwa kelajuan dalam diri korang, motor ni memang untuk korang. Tapi korang kena ingat, motor ni taklah sepraktikal Kapcai-Kapcai lain sebabkan dia tak ada bakul kat tengah dia. Jadi payah sikit kalau orang dah biasa daily motor yang simpan benda dalam bakul motor ni. Dengan performance yang Suzuki bagi ni dan pricing yang tak terlalu mahal, aku rasa motor ni berbaloi gila. Cuma aku cadangkan kalau korang beli motor ni, tolonglah jaga sikit nafsu. Kau dengar dong. Tak boleh. Aduh, astaghfirullahalazim. Sekian saja review kita orang daripada Power On. Kalau korang kata korang ada jiwa kelajuan and korang nak cari motor Kapcai sebiji, aku cadangkan korang belilah Suzuki Belang ni. Jangan beli Y-Suku atau Y16. Tapi kalau korang beli Suzuki Belang ni, make sure korang ketatkan skru leher dia ni. Aku tak faham kenapa ada masalah ni. Jangan lupa like dan share. Ciao. Sebab tu baru-baru ni diorang launch motor Honda. Kenapa? Aku rasa sebab nama dia Raider lah. Aku asyik duk fikir Honda, kau tahu tak? Sebab sebelum ni Honda Raider, janganlah ambil nama tu. Nama tu dah kena ambil kot. Pakai je lah Belang. Honda Raider. Nama Honda Raider tu melekat dalam kepala aku. Dia lagi ikonik. Dah kena chop lah. Ni, aku nampak ni, aku panggil dia Belang. Dan juga last kali Honda lagi. Sebab tu aku tak panggil dia Raider. Jangan panggil dia Raider, panggil dia Belang. Kalau korang tengok Honda Belang pula jadi babi lah. Banyak boleh compile tu. Macam sial. Alah, babi lah, main tempat lain lah. Sekejap ada anjing kat sekeliling aku. Woof woof.